Set 3, kertas 2, soalan 8, taburan kebarangkalian. Okey, jom kita tengok soalan taburan kebarangkalian. Okey, kita baca dulu soalan dengan berhati-hati. Okey, soal selidik menunjukkan bahawa jumlah perbelanjaan bagi pelanggan di pasaraya mewah bertaburan secara normal. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8. Cari min, okey, dan sisihan piawai. Okey, murid-murid, kalaulah kamu dapat graf yang macam ni, okey, selalunya kalau bentuk normal, tengah-tengahnya adalah kosong. Kalau dia letak nombor bererti, ni jangan lupa tau, ni simple je. Kadang-kadang soalan ni 2 markah, 1 markah je. Kalau ada nombor kat sini bererti, yang tengah-tengah ini adalah min. Yang tengah-tengah tu adalah min. Okey? Lepas itu, yang 298 ini adalah X. Kita punya pemboleh ubah rawak X. Jangan lupa Dan macam biasalah, peratus ini adalah nilai kebarangkalian. Ini adalah kebarangkalian. Okey, ni adalah kebarangkalian. Okey, jadi kita mesti menukarkan kepada Z score ataupun nilai skor kita. Okey, nilai Z score. Jadi jangan lupa rumus Z score adalah X tolak min divide by standard deviation. Ini nilai Z score kita. Okey, jom kita cari. Okey, sekarang kamu dah berjaya cari min. Okey, min kita dah tahu, min sama dengan 250. Sekarang kita nak cari standard deviation. Okey, standard deviation yang saya highlight ni. Ini standard deviation. Jadi mesti menggunakan rumus Z. Jadi cikgu pun masukkanlah dalam rumus. Okey. Contoh cikgu masukkan dalam rumus di mana probability di mana Z lebih besar. Okey, Z lebih besar sebab dia lorek di sebelah kanan lorek sebelah kanan. Sebab tu lebih besar. Lebih besar daripada X kita 250. Oh, sorry tersilap. X kita yang cikgu tulis tu 298. 298 tolak min kita 250 bahagi dengan standard deviation bersamaan dengan kebarangkalian kita ni, kebarangkalian kita. Okey, 26.11%. Okey. Jadi sekarang kebarangkalian kita kena cari dalam jadual taburan normal. Jadi nak cari dalam jadual taburan normal, kita kena tukarlah kita punya kebarangkalian kurang daripada 1 bererti 26.11 bahagi 100 kita akan dapat 0.2611. Okey, kita dah ada nilai kebarangkalian, kita kena cari dalam jadual normal. Okey, ini jadual normal kita. Siapa yang tak ada tu, nanti kalau siapa yang tak ada minta tahu, saya akan bagi dalam bentuk PDF. Okey, murid-murid dekat sini. Okey, sekarang kita nak cari kebarangkalian kita 0.2611. Okey, jadi saya buat dulu jadual macam ni. Kita 0.2611. Kita kena cari dalam perut jadual kita ni. Dalam perut jadual tu maksud dekat ni, dalam ni. Dalam ni. Okey, mana kedudukannya 2611. Itu maksudnya. Jadi kita cari yang paling hampir. Yang paling hampir dekat sini cikgu nampak 2611. Kejap 26. Mata pun okey, cikgu nampak kat sini. Sini 2611. Dapat tepat sama. Dapat tepat sama Kita kalau boleh cari yang sama ataupun lebih sedikit. Jadi kat sini 0.2611. Bila kita tolakkan dia kosong. Okey, jadi cikgu pun highlight. Cikgu pun highlight sepanjang row 2611. Okey, lepas tu apakah yang bersilang dengan dia kat sini? Okey, jadi nilai Z yang kita dapat adalah tengok kat sini cikgu buat. Ini nombor 06, ini 4. Jadi kita akan dapat 0.64. Macam tu je. Okey, jadi kita terus pergi ke belakang balik. Okey. 0.64 itu yang kita dapat Jadi, okey.
Nilai Z tadi 298 tolak 250 tadi per standard deviation. Ni nilai Z Tadi nilai Z kita dapat tadi 0.64. Ni yang kita dapat. Jadi daripada sini kamu boleh darab lah kita nak cari nilai standard deviation ataupun sisihan piawai. Jadi kita dapatlah kat sini 48 sama dengan 0.64. Okey, sisihan piawai. Jadi sisihan piawai sama dengan 48 bahagi 0.64. Jadi kamu akan dapat 75. Okey. 75. Ada siapa yang dah mahir belum dalam bahagian ni? Ke masih lagi merangkak-rangkak sikit, masih tercari-cari lagi? Okey ke? Saya terangkat sikit. Okey, tak apa. Yang penting kita slow-slow. Okey, kita ada banyak bulan dengan slow-slow nanti kamu dapat lah. Yang penting kamu cuba. Kalau kamu tak cuba nanti kita tak dapat. Okey, so sekarang kita dapat 75. Okey, Seri pun, saya pun. Okey, tak apa. Kita ambil masa, okey? Okey, seterusnya. Okey, kita masuk ke soalan 2. A2. Okey? Okey, tadi saya nak keluarkan lah sebab kita dah berjaya dapat min tadi. Min kita tadi adalah 200, berapa tadi min kita? 250. Okey, 250. Standard deviation kita 75. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Jika 80 orang pelanggan telah dipilih secara lawak, cari bilangan pelanggan yang berbelanja antara RM200 ke RM265. Okey. Jadi di antara. Okey, bila di antara sebenarnya kita boleh keluarkan bentuk macam ni dulu. Oh, kita nak cari probability di antara. Di antara kena buat macam ni. Okey. Nilai yang dia bagi ni adalah pemboleh ubah X. X. Jadi ingat, bila taburan normal, kita kena ubah kepada Z score. Nak ubah kepada Z score, jangan lupa Z score sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Jadi cikgu pun ubah. Jadi 200 ni X kita, tolak min kita 250 per 75. Automatik ni jadi Z. 265 tolak 250. Ini jadi per 75. Okey, jadi kamu ringkaskan. Bila kamu dapat banyak tempat perpuluhan, pastikan kamu hanya ambil 3 sahaja. 3 sahaja. Dapat Z, sini saya dapat 0.2. Dah dapat Z macam ni, simple, jangan lupa. Okey, biasakan kita sketch graph. Kita nak tahu dekat mana area shaded region. Okey, negatif, kita garis kat negatif. Negatif 0.667. 0.2 positif, garis kat kawasan positif 0.2. Jadi tempat lorekan kita adalah berada di sini. Kebarangkalian kita, nilai kebarangkalian. Okey, ingat kalaulah semua dilorekkan, kiri dan kanan semua dilorekkan, berapa nilai kebarangkalian kita? Siapa ingat? Berapa nilai kebarangkalian kita? Ingat tak kalau semua graf kita shaded kan? 1 1, bagus. Sebab bahagian positif 0.5. Bagus, terima kasih. Bahagian negatif 0.5, positif 0.5. Bila bergabung jadi 1 lah. Jadi sekarang ni kita nak cari yang berlorek. Okey, yang berlorek bermaksud okey, kita kena cari tail dekat sini berapa, tail dekat 0.2 berapa, sebelah kiri 0.6, sebelah kanan 0.2. Jadi kita akan buat macam ni. 1 tolak apakah kebarangkalian kiri, apakah kebarangkalian kanan, kita tolak. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjuk macam mana nak cari 0.667 dalam jadual normal. Okey, kita tengok 0.667. Cikgu beli kat sini 0.667. Okey, jadi kita highlightkan dulu yang pertama warna kuning 0.6. Yang pertama pergi kat 0.6. 0.6. Okey, lepas tu 6 yang kedua, cikgu highlight warna oranye, 6 yang kedua. 6, pergi ambil nombor 6 yang sini. Okey, last kali adalah 7. 7 cikgu buat warna biru. 7 kat sini. Jadi kat situ kamu akan dapat 2 nombor yang bersilang iaitu di sini cikgu dapat 0.2546 dan di sini 23. 23 letak paling ujung. Kita tolak. Macam tu.
Jadi kat sini kamu akan dapat 0.2523. Okey. Jadi, cikgu pergi balik kat sini tadi. Okey, sini areanya cikgu dapat 0.2523. Okey, sekarang cikgu nak cari area 0.2 pula. Okey, area shaded region dia. Okey, pergi balik tempat tadi. Cikgu padam. Okey, cikgu nak cari 0.2 pula. 0.2 senang, 0.2 je. Okey, kalau 0.2 je, maksudnya pergi kat 0.2 ni, garis. Okey, selepas 2 tu kosong, tak ada apa-apa. Jadi kita ambil kosong lah. Jadi kita akan dapat di sini, kita akan dapat di sini, ni, 0.4207. Jadi cikgu pergi balik. Area kat sini adalah 0.4207. Ini bermaksud, area shaded region ataupun kebarangkalian. Kebarangkaliannya adalah 1 tolak kiri, tolak kanan. Jadi kita dapatlah area berlorek sebanyak 0.323. Jadi 0.323 adalah kebarangkalian di antara 200 hingga 265. Okey, dah siap ke soalan saya? Adakah terjawab? Adakah Belum. terjawab? Kenapa? Dia nak apa sebenarnya? Dia nak cari bilangan pelanggan. Okey, bagus. Dah sayang. Terima kasih. Disebabkan kita nak cari bilangan pelanggan di antara 200 ke 265, kita dah ada kebarangkalian. Jadi bilangan pelanggan, bilangan pelanggan, mestilah kebarangkalian dia ni, kita darabkan dengan bilangan jumlah pelanggan semua, 20. Jadi kat sini saya dapat 25.84. Jadi kita mana ada orang sebanyak 25.84 kan, ataupun mungkin nak terbersalin kan, sikit lagi baru jadi seorang kan. Jadi kita dapatlah 26 orang. Okey, ada soalan di sini? Okey. Okey, kalau tak ada, terima kasih. Okey, kalau tak ada, jom kita terus ke soalan terakhir untuk taburan kebarangkalian. Okey, soalan B. Konsep dia sama. Ingat, kalau tidak bagi peratus, peratus itu adalah kebarangkalian. Kebarangkalian adalah nilai yang dalam perut tu. Kita cari yang dalam. Okey, jadi sekarang kita tengok soalan. Kita tengok soalan di mana diberi 12% pelanggan telah berbelanja lebih daripada Q. Jadi cari nilai Q. Jadi daripada sini kita kena tahu bagaimana nak mengeluarkan dalam bentuk simbol matematik, di mana kebarangkalian X lebih daripada Q adalah 12%. Macam tu. Jadi kita tadi ingat dah, kita punya mean tadi adalah 250, standard deviation kita tadi 75, terus kita tukar kepada Z score, di mana Z sama dengan lebih besar daripada Q tolak mean. Bahagilah 75. 12% tu sebenarnya 0.12. Jadi 0.12 itulah kita nak cari apakah nilai Z dia, sebab kita nak bandingkan dengan nilai Z yang di sini. Di sini. Jadi jom kita cari. Tapi sebelum cari, biasakan kita lukis dulu gambar rajah. 0.12 ni sebenarnya kedudukan dia. Ada dua cara. Manakah jawapan yang betul? Lebih besar lorek kanan ke lorek kiri sayang? Kalau lebih besar. Kanan. Siapa nak tolong? Kanan. Kanan. Bagus. Bagus. Kalau lebih besar lorek kanan. Tetapi gambar rajah atas ke gambar rajah yang bawah betul? Mana yang sebenar? Siapa nak tolong? Atas ke bawah yang betul? Atas. Kebarangkalian kita 0.2. Atas. Kenapa atas? Banyak betul soalan. Kenapa atas? Sebab tak lebih 0.5. Betul, tepat sekali. Bagus, sebab tak lebih daripada 0.5. Kalau lebih, kita terpaksa pilih bawah. Kenapa cikgu? Sebab kan saya dah terangkan kat kamu tadi, kalau sebelah positif 0.5.
Okey, maksudnya kalau dia melebihi 0.5, kita terpaksa ambil sebelah sikit. Macam tu. Disebabkan 0.12 kurang 0.5, jadi sebelah sahaja. Okey. Jadi saya padam yang salah. Okey. Jadi sekarang kita nak cari nilai Z di sini lah. Kita nak cari nilai Z di sini. Kita tak tahu apa. Jadi menggunakan 0.12, okay, kita nak cari tadi 0.12, 0.12 cari dalam perut. Okey, cari dalam perut dia. Okey, apakah yang paling hampir 0.12? Cikgu cari. 12. Dia kena sama ataupun lebih. Okey. Mana cikgu punya 12? Okey, cikgu dapat dekat sini. Sekejap, cikgu ambil pen merah dulu. Cikgu dapat kat sini. Kita nak cari 0.12, kita nak kena sama atau lebih. 1190 tak boleh, cikgu dapat 0.1210. Bezanya adalah 10. Okey, bezanya adalah 10. Jadi cikgu highlight lah sepanjang row tu. Okey, jadi 10 yang ini kita cari di sepanjang row yang di sebelah minus ni. Okey, manakah yang paling hampir atau sama? Cikgu tengok, oh memang ada betul-betul tepat 10 lah cikgu. Okey, macam tu. Jadi memang ada 10 kat sini. Okey, jadi macam mana cikgu nak pilih? Cikgu highlightkan dulu dia punya persilangan. Ni pun cikgu highlight persilangan dia. Gedik. Okey, jadi kita boleh tulislah maklumat di sini. 1210 tu adalah pada 1.1. Lepas tu pada 7 atas dia, yang 10 ni atas ni adalah 5. Jadi kita akan dapat 1.175. Ini adalah nilai Z kita. Okey, kita kembali. Okey, kita kembali ke tempat asal. Jadi kita tahulah nilai Z kita. Nilai Z kita tadi adalah 1.175. Okey, ini nilai Z, ini pun nilai Z. Kejap, saya nak tunjuk. Okey, ini nilai Z sama dengan nilai Z ni. Bila sama, kita samakanlah di mana Q tolak 250 per 75 sama dengan 1.175. Jadi di sini teruslah kita nak cari nilai Q, kita akan dapat 88.125. Jadi Q sama dengan 338.125. Okey, betul tak jawapan saya? Maksud saya betul tak? Akan baca betul soalan. Okey, soalan kata, beri jawapan anda kepada ringgit terhampir. Kalau saya stop dekat sini, betul ke? Tak. Sebab ringgit Okey, jadi jawapan ringgit terhampir jadi 338 sahaja, tak ada shilling. Okey. Okey, 338. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita terus bergerak ke soalan yang seterusnya, hukum linear.